Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pengurusi hajatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam mizan hasanatina, timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, kita di sini dengan Hidayatus Salikin fi suluk maslakil muttaqin pada bab berkaitan dengan anggota perut. Masih di bahagian anggota perut, berkaitan dengan anggota-anggota yang mesti kita jaga supaya tak terlibat dengan dosa dan syubhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muka surat 181, kata pengarang rahimahullahu taala, harta yang diyakini haram. Harta yang diyakini haram seperti daging babi, anjing, sekalian binatang yang haram dan bangkai, dan harta yang dijumpai daripada pencuri, daripada mencuri, merampas dan sebagainya, riba, arak, harga dan sebagainya. Semua tu termasuk daripada benda-benda yang diyakini confirmnya haram, maka kita tak boleh, kita mesti pastikan benda tu dia tak masuk dalam perut kita. Sama ada hasil tu kita ambil pergi beli barang, benda tu okey, kita beli makanan, ayam, daging, ikan dan sebagainya, tapi menggunakan duit-duit tak betul, tu pun kena jaga juga. Yang ni apa? Direct, seketui benda tu kita guna, benda-benda yang tak okey. Seperti kata dia daging babi, tak makan lah tuan-tuan, insyaAllah kita masjid ni tak makan lah. Tapi kadang-kadang sedikit-sedikit dalam makanan-makanan kita yang duk makan tu, makan ni sikit, lepas lama dia pendedahkan, oh dalam produk ni ada barang babi, dalam produk ni ada sikit, dalam produk ni ada sikit, sedap tak sedap, yang tu di luar kawalan. Yang haram ni saja pergi kedai duduk order tom yam babi dekat makan kawan-kawan kata, yang tu haram. Anjing tak makan lah. Sekalian binatang yang haram dan bangkai, benda tu dah jadi bangkai lah, tak boleh makan. Harta yang didapati daripada mencuri dan merampas, kita tahu barang tu barang curi, kita tengok orang tu mai kat kita, bawa kita barang curi, jam ke, part-part motor ke, dia kata ambil lah brother, cakap pun macam nak ujung-ujung gitu. Kita ambil daripada dia, kita tak pastikan apa barang, dan kita tengok dia pun meragui, kita jangan ambil. Dan sebelum-sebelum ni memang makruf dah kata dia ni memang jadi curi barang, maka lagi tak boleh. Kalau benda tu kita jumpa tengah jalan, dia jadi luqatah, benda yang kita jumpa di tepi jalan tu, kita mesti maklum dekat masjid, kena umum dekat orang setahun. Jam ke, tuan-tuan jumpa benda-benda berharga, emas ke, maklum dekat qaryah yang paling dekat sekali masjid, siapa ada barang hilang barang, siapa ada hilang barang, ataupun kita jumpa tempat tu, kita nak ambil boleh tak? Boleh. Dengan niat kita nak usaha nak pergi bagi dekat orang balik yang kita ambil, baru boleh ambil. Ataupun kalau kita kata kalau aku tinggal tang ni memang orang lain ambil dah ni, kita ambil nak selamatkan barang tu. Lepas selamat, kena bubuh dalam Facebook ke, kena iklan dekat qaryah masa sembahyang Jumaat, ada sekian-sekian barang berharga. Tapi jangan harap barang apa. Siapa kehilangan barang berharga,
sila datang jumpa AJK. AJK tanya, hang hilang apa? Saya hilang sekian-sekian. Oh bukan, yang barang ada kat aku bukan barang tu. Okey tak apa, terima kasih, hang boleh beli. Jangan nampak kat orang. Saya jumpa RM124, saya jumpa depan masjid dalam beg duit jenama polo. Ni abang. So orang tu mai bagi tahu, dia kata ada apa? Saya hilang duit RM1,000. Okey betul, duit RM1,000 hilang kat mana? Duit tu dalam plastik ke, dalam ikat ke, dalam beg duit ke, dalam mana? Cara dia cakap tu kita tahu dia memang betul duit dia. Kerana dia cakap tu dia cakap orang kita benda tu betul. Tak apa. Tapi kalau benda tu melibatkan benda-benda makanan, contohlah tuan-tuan, cukup setahun tak ada siapa main minta kat kita. Yang hilang tu, yang kita dapat kat tangan kita tu, harga dia emas. Emas tu kan sekarang baru ada tayar motor Waisuku, emas apa daun ketum, dia bentuk-bentuk mai tu 17,000, 15,000, 18,000, hak jenis tu kita jumpa. Iklan siapa tak mai boleh guna tak? Boleh lepas tahun. Tetapi setelah kita guna 2 tahun, orang yang mai guna tu dia mai balik kat kita. Dia kata, betul ke barang aku ada kat hang? Barang apa? Sekian-sekian. Betul? Wajib bagi balik kat dia. Dia kata, apa ni dah color tak apa cantik dah. Wajib pergi cuci balik semua barang, bagi cantik, bagi kemas elok balik, bagi kat tangan dia balik. Kalau dia main lah. Kalau dia tak main, boleh guna. Tapi syarat kena umum dulu. Dan syarat nombor 2 tu, barang kecil payah dijumpai. Kalau barang besar tak boleh. Contohnya lori 3 tan kita jumpa tepi jalan, kita start balik rumah. Isteri kita, di lori siapa bang? Tak tahu bang, jumpa tepi jalan. Yang buat nanya tu driver berhenti kencing. Dia tu lepas kencing, dia tu minta nak lori. Allah, dia tu angkut habis dah. Tak, dia kata jumpa. Jangan buat betul. Tu tak jumpa. Yang tu ada orang. Sat dia main. Tak ada orang tinggal lori. Benda kecil. Lori pun senang jumpa. Tak payah pakai drone. Hang motor pun boleh jumpa dari lori hang. Mudah je. Mesti kawan curi lah. Kalau jumpa benda makanan, boleh makan. Contohlah tuan-tuan, pergi beli nasi kandang Hamidia dekat Sungai Arab. Beli babi dengan kambing dengan udang apa semua mantap semua dah. Pi dekat market. Pi market kat Sungai Arab tu contoh, beli tinggal kat atas apa? Atas kedai sayur. Kita pun balik rumah semua dah. Rumah kita kat mana? Rumah balik pulau. Sampai dah balik pulau, Allah, nasi tak mana tak tahu. Hilang habis bila nasi semua tu. Oh, tinggal kedai tu. Tuan kedai yang jumpa, kita tahu, ni nasi pakcik tu. Apa dia nak buat? Dia kena tunggu setahun baru bagi tahu. Tak payah, nasi tu jadi ulat. Kuntilanak pun takkan makan nasi tu. Jadi hang jumpa nasi tu apa hang buat? Hang balik rumah hang sebat nasi tu. Esok ke bila dia mai, hang beritahu dia, abang, nasi abang tinggal atas meja. Saya dah makan. Harga dia berapa? Bayar kat dia balik harga tu. Benda-benda yang boleh rosak lah, boleh guna, kemudian ganti balik barang yang kita. Tapi tu barang jumpa lah. Barang yang milik orang dalam masjid, hak orang semua, hukum dia haram kita ambil, dosa besar. Pagi tadi tuan-tuan, ada satu grup tu, grup homestay. Mereka duduk sembang kan. Ada seorang manusia, dia sewa homestay. Sekarang teknik baru, tuan-tuan ada rumah kan, parti dia elok. Ni cerita duit haram ni. Dia buat apa? Dia sewa homestay dia tu sehari. Hari ni pukul 12 masuk, pukul 2 masuk, esok pukul 12 keluar. Hari dia masuk rumah, dia dah bawa semua siap dah. Barang-barang seolah-olah rumah tu rumah dia. Ada geran dia buat,
luas mana rumah tu, dia search dekat internet, siapa pemaju, alamat dia kita buat kat Facebook semua dia ambil, luas dia berapa, square feet dia berapa, dia dapatkan cop sini, cop sana, semua dia buat main tu. Masa dia sewa homestay, dalam beg dia semua benda tu ada siap dengan sign dia semua lengkap. Pukul 2 dia check in, pukul 2.30 dia buka dia punya laptop dia letak siapa nak sewa rumah. Gambar rumah kita, dia masuk tu dia ambil je. Gambar rumah macam ni. Kan kita orang buat homestay baru nak masuk susun semua elok-elok. Tekat gambar. Buat dalam Facebook dia. Hantar pergi ke grup-grup sekian. Ada orang yang betul nak sewa rumah. Mai jumpa dia. Hari yang sama. Pukul 6, jumpa dia. Dia kata hang bawa IC hang semua mai. Dia tu pun print IC semua, photostat semua buat mai kat dia ni. Dia ni buat ada semua bahan semua. Hang sign, aku sign. Satu naskah bagi kat hang, satu naskah bagi aku. Memang clear, tapi semua pembohong. IC dia pembohong, semua pembohong. Dia scan photostat semua, dia buat semua lah. Dia bagi. Deposit bayar berapa? Bayar dengan duit Indah Water, bayar dengan deposit current, bayar dengan deposit air, sewa rumah dengan deposit 2 bulan. Semua dia sapu dengan 3 kad akses semua ambil kat dia 2,300. Baik kat dia tu 2,300 semua cantik. Esok sekian-sekian hari hang main rumah ni sebab aku akan buat semua benda cantik dekat. Okey, cantik. Apa dia buat? Dia balik rumah. Malam tu pukul 10 dia bungkus barang dia semua, kunci dia punya rumah dia tu talang, kunci dia sendiri, bukan kunci tuan rumah. Dia ni sewa homestay, dia pergi kunci rumah tu kat atas pula. Kunci asal tuan rumah dia buang. WhatsApp dia hantar dekat dia tu, kan boleh set timing. Sekarang ni kan WhatsApp ada timing dia. Dalam berapa jam WhatsApp tu akan hilang. Betul tak benda ni? Tak tahu saya abang. WhatsApp tu dia boleh setting kat situ berapa lama. Contohnya kita tak mau mesej tu kita hantar dalam grup, mungkin lepas 5 jam dia akan hilang. Boleh set berapa lama. Dia pun set. Masa dia nak sewa homestay, dia bagilah dia punya nama dia, alamat dia, semua dia bagi. Pukul 10 malam dia setting, masa dia nak keluar rumah, WhatsApp dia akan hilang semua benda. Kita tak boleh stress dia. SIM card dia patah, dia buang. SIM card RM10, dia dapat RM2,300. Esok pagi bila telefon, dia ni check out ke belum ke apa ke ni? Tuan rumah pergi rumah, ada tertutup macam tu. Bila tertutup, dia tumai pula. Dia kata, hang ni siapa? Dia kata, saya nak masuk barang semua ni, hari ni rumah sewa. Dia kata, sewa nak datang apa? Rumah aku. Dia tu homestay. Hamster pula. Hamster datang. Homestay. Pakar-pakar pergi buat laporan polis. Kena rajau dia hidup. Sehari dia duduk, tak dan berapa jam, dia buat kerja haram betul. Ada spy sekarang. Hukum dia haram dan dosa makan duit itu. Masuk dengan duit ni, duit yang haram ni. Tanah atau harta yang didapati daripada mencuri, merampas. Ustaz, saya barang-barang custom saya boleh ambil ke? Yang tu kira custom yang sis barang yang rampas semua tu, itu termasuk tak dalam barang curi? Dia tak masuk. Kalau pihak custom buat offer, laptop murah, ada beg berjenama yang murah, kita pergi beratok pergi beli, hukum dia haram tak? Tak haram. Sebab apa? Sebab pihak custom, pihak berkuasa, dia dah habaq dah kriteria. Hang nak masuk sekian-sekian tempat, ada benda yang hang boleh bawa, ada benda yang hang tak boleh bawa. Barang-barang ni hang tak boleh bawa merentas negara. Daripada Thailand masuk sini tak boleh. Custom dia akan cek. Oh, barang-barang ni salah, barang-barang ni tak betul. Bila peraturan dah keluar, hang buat satu benda yang melanggar peraturan, maka pihak ulil amri atau orang yang berkuasa, dia berhak merampas barang tu. Dengan syarat dia dah maklum awal dan benda tu bukan tersembunyi, terpapar dalam Facebook depa, dalam internet boleh cari benda mana boleh bawa, benda mana tak boleh bawa. Hang bawa juga dia rampas, memang tu hang cari pasal. Sama juga dengan motor, kereta dan sebagainya lah. Boleh tak rampas? Boleh. Tapi pihak bank, kalau yang Islamiknya, dia kena tengok dulu sebab apa dia tak boleh bayar. Mungkin ada masalah dia.
Kalau betul dia tak boleh bayar sebab sekian-sekian masalah, sepatutnya bank gabung dengan PUZ, bantu dia. Contohnya macam tu. Orang yang curi sama juga. Bukan semua curi kena potong tangan. Tengok dulu sebab apa dia curi. Mungkin PKP tak ada kerja, boleh bantu dia. Mungkin suami isteri sakit, susah nak bayar, tak boleh rapat kereta, tak boleh rapat barang apa semua. Itu ada hukum hakam yang khas untuk dia. Harta riba, arak dan harganya dan sebagainya. Baik. Saya bila sebut bab riba ni, saya mohon kerjasama tuan-tuan. Yang pertama sekali adalah kereta dan motor kita dan insurans peribadi kita tu, tolong tengok sangat, jangan terlibat dengan mana-mana syarikat yang konvensional. Ada dalam pasaran negara kita banyak pilihan-pilihan syarikat yang Islamik. Tuan-tuan tolong pergi tukar. Motor saya macam mana saya nak buat ustaz? Tunggu habis ni. Habis kita punya tempoh nak renew balik, pergi cari syarikat Islamik. Saya tak buatlah insurans belakang bonet. Tak pergi buka meja orang tu siapa nak. Tak, tuan-tuan pergi cari lah. Dia belakang ni dah. Ya Allah. Belakang ni kat kabin. Tuan-tuan habis road tag apa semua, bawa main tuan-tuan punya road tag, sat je dia buat. Ada runner pergi buat, sat pergi petang tu pagi main pukul 10, 8, 9 buka dah. Mai bagi kat dia, sat pergi petang main ambil balik. Dah orang Islam duk ada buat kat dia lah. Depan JPJ dah ramai dah. Pakai laptop dah, bawa pokok semua dah buat. Insurans apa? Kita pun tak tanya. Tak apalah pergi buat. Padahal tepi dekat kabin dekat dalam JPJ tu ada orang Islam duk buat. Sensitivity tak ada. Buat habislah tak apa pun tak apalah. Fikir aku tu ya. Dia masjid tu tambah lagi kedai. Saya tengok bagus. Macam kedai duk buat pula. Kita ada di sini, kita mainlah support sama-sama. Kereta, motor, rumah kita dulu kita buat loan macam mana. Tuan-tuan yang pegang persatuan, tuan-tuan yang jadi bendahari NGO, atau tuan-tuan yang jadi CEO mana-mana persatuan dan sebagainya, atau tuan-tuan jadi pengerusi ni PIBG sekolah rendah ke sekolah menengah ke, kita buka akaun tu akaun apa? Lama dah PIBG sekolah ni 1982 punya. Saya baru je 2-3 tahun ni jadi. Dia tak hang semasa hang jadi, hang tanggungjawab bentang dalam mesyuarat, berbesar ke pengetua tu tengok, okey kita kena pindah duit kita masuk dalam bank yang sama, tapi kita pilih akaun kita adalah akaun yang Islamik. Kita tak mau bubuh dah dalam akaun-akaun yang melibatkan riba. Sebab takut kita dapat keuntungan daripada situ. Daripada situlah kita nak ambil duk guna bagi kat budak sekolah dan sebagainya, anak-anak kita untuk persatuan dan sebagainya. Duit-duit itu semua duit yang tak ada keberkatan. Walaupun banyak, kita jangan pilih bank-bank yang ada urus niaga atau kaunter berkaitan dengan yang tak Islamik. Saya tengok tuan-tuan, orang bukan Islam pun banyak dah pilih Islamik. Kita dah pergi beratok pula kat bank-bank konvensional, memalukan. Dan bank-bank yang bukan Islam asalnya pun dah mula ada dah perbankan Islamik. Kita tengok public bank, walaupun owner dia bukan Muslim, tapi dia ada perkenalkan Islamik. Hong Leong sendiri, seketui nama Cina, Hong Leong Finance, tapi dia ada sedia Hong Leong Islamik, dia ada. Main bank-bank rakyat tu tuan-tuan tak payah habaq lah tu, memang belambak lah dah tu. Maknanya orang bukan Islam dah mula percaya dah mula percaya dengan perbankan Islam. Cuma hukum Islam tadi lambat sikit nak percaya. Bank boleh percaya lah. Tu yang pelik kan. Tak apa. Dan sebagainya, harta dan sebagainya. Harta yang disyaki haram, seperti harta raja yang zalim, yang tak ada adil kebiasaannya, hartanya itu diperolehi daripada mencukaikan orang Islam, atau kebiasaan hartanya diperolehi daripada menzalimi orang atau menzalimi rakyatnya. Berlainan jika hartanya itu diperolehi dengan usaha yang halal seperti berniaga, syaratnya atau daripada berbendang dengan sebagainya, maka ianya halal. Jadi harta-harta yang disyaki boleh jadi halal, boleh jadi haram, adalah harta-harta yang didapati daripada orang yang duduk di bawah dia dengan keadaan menzalimi orang tu, kena pada orang tu cukai-cukai yang tak sepatutnya. Dia tu duduk bayar dah, dia kena lagi. Semua tu harta-harta yang syubhah.
Kalau nak contoh lah kan, yalah orang, kalau tuan-tuan mati kereta insurans hari ni, esok kena tahan, kena saman. Tapi kalau hari ni aksiden, nak dapat balik duit insurans, mustahil baru dapat balik. Lambat kan? Iyalah, mereka nak kaji tu, kadang-kadang kaki tipu pun banyak juga. Kadang-kadang saja bakar kedai dah. Kedai tak niaga tak laku apa semua, dia pun ada serabut ni nak claim insurans, saja dia pergi bakar kedai dia. Bakar tu dia buat takut, telefon bomba habis lah kedai aku semua apa lah. Dia dapat lah claim insurans. Kurang-kurang niaga aku tak jalan, aku tutup pun tutup saja aku tu. Baik aku ambil duit insurans aku duduk banyak. Ada orang kaki murung macam ni. Sebab tu kadang-kadang jadi lambat. Nak claim kereta tu jadi lambat. Sebab macam-macam orang, dia boleh plan nak accidentkan kereta dia, nak claim insurans ini, nak claim insurans itu, jadi lambat. Jadi mana-mana harta yang didapati dengan cara yang zalim atau yang disyaki syubhah, maka harta-harta tu juga dikira jangan bagi masuk dalam perut kita. Dan yang ketiga adalah harta yang habis dua tu je. Apa hukum harta pemberian raja-raja? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin, jika kamu ditanya apa hukum harta pemberian raja pada zaman ini, maka jawab bahawa ulama bersalahan pada pemberian raja. Kata ulama, tiap-tiap yang diyakini haram maka harus diambil jika ia fakir. Kata setengah ulama, tiada halal mengambil yang demikian itu melainkan jika yakin halalnya, sama ada ia fakir atau kaya kerana kebiasaannya. Dan kata setengah ulama, pemberian raja apabila tiada yakin haramnya, halal bagi orang yang kaya dan fakir, dan dosanya ke atas orang yang memberi. Jadi pembesar-pembesar negara ni ambil duit negara bagi dekat orang, maka nak kira macam mana? Maka pembesar-pembesar tuan-tuan, seminit lagi saya. Baik. Tak tekan kot. Okey. Ni ada emergency kat rumah ke apa? Pemberian raja tu tengok ada 3 jenis. Pertama, boleh jadi okey dan halal kalau orang tu miskin, dia boleh ambil. Kedua, kata ulama, halal, dia jadi halal untuk miskin atau untuk orang yang kaya. Kalau cara dapat tu tak betul, orang yang bagi tu yang tanggung. Orang yang dapat, dia tak tahu, dia kira boleh ambil juga. Jadi sekarang ni, kalau kita nak kata pemberian daripada kerajaan negeri ke, atau orang tu dilantik menjadi tokoh ma'ali hijrah ke, dia dapat 50,000 ke apa dan sebagainya, daripada raja ke, daripada pembesar, daripada pemimpin negara dan sebagainya, boleh, tak apa, tak ada masalah. Kerana hasil-hasil yang diterima daripada negara tu bukan semata-mata yang kita katakan benda yang haram sahaja, ada sumber-sumber yang lain, arak dan sebagainya, ada juga cukai dia. Contoh macam ni lah tuan-tuan. Kalau sesetengah, kalau ada kita tahu jiran kita memang kaki ketum, set dada, kita tahu, kita dia buat tak, dia memang niaga ketum yang hidup tu, kita memang tahu dah. Kalau dia panggil kita pergi kenuri, pergi rumah dia, dia kata buat akikah anak, boleh tak kita pergi? Kita memang tahu duit saraan hidup dia hanya duk dapat daripada duit apa? Duit haram. Maka kita tak boleh pergi rumah dia makan sebarang benda, sebab kita tahu hasil yang dia dapat tu adalah hasil yang haram. Tapi kita ada dengar juga dia duk jual tu, jual ni, jual dadah ke apa, duk dengar juga.
Tapi kerja hakiki dia apa? Dia memang meniaga. Dia ada kedai runcit. Jadi meniaga kedai runcit tu, cuma dia part time. Kita dengar kata dia jual ketum. Tak tahulah betul ke tak, tapi kita pernah nampak juga lah. Kalau dia panggil boleh pergi tak? Dari segi fiknya, dari segi fikahnya boleh pergi, tak apa, tak ada masalah. Kerana kita boleh ihtimal kata duit tu adalah duit meniaga runcit dia. Tapi kalau tuan-tuan rasa takwa lebih, kita kata aku tasawufnya aku tak mau pergi, tak apa, tak mau pergi tu boleh ikut kita. Maknanya kalau hang nak pergi, kita boleh ihtimal dialah bukan dia duit jual duit ketum saja, dia ada apa duit-duit berniaga dia, ini duit berniaga bisnes dia lah tu, boleh ihtimal atau anggap sangka macam tu boleh. Tapi kalau orang tu rasa dengan takwanya, dia rasa ish aku tak risaulah duit-duit tak betul ni aku tak mau, maka kita tak payah pergi rumah dia, tak payah makan. Cakap je lah, minta maaf lah, saya tak ada di sini ke ada urusan dan sebagainya, kita tak pergi rumah dia, tu lebih baik. Baik, soalan, apakah hukum pemberian orang pekan? Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jika kita ditanya apa katamu dengan pemberian orang pekan dan lainnya, maka dijawabnya, ditolaknya dan dipersaksikan atau tiada wajib, maka kamu jawab, apabila manusia itu pada zahirnya nampak soleh, maka tiada mengapa menerima pemberiannya dan sedekahnya, dan tiada wajib memeriksa, kerana memeriksakan orang yang demikian membawa kepada jahat sangka kepada orang Islam, sedangkan ditegah dalam syarak inna ba'da dhanni ithm, bahawa sesetengah sangkaan terhadap manusia itu dosa. Kalaulah orang-orang biasa mai bagi kat kita duit, pemberian, hadiah, boleh tak kita ambil? Boleh. Kata Imam Ghazali, kita tak wajib tanya dia, hang buat kenduri apa kat masjid malam ni? Buat hari ni ada buat nasi tomato sikit. Nasi tomato, hang dapat duit kat mana? Duit haram apa hang buat gitu. Tak boleh cakap gitu dengan orang. Kerana kita tak tahu latar belakang dia, dan kita tak wajib bawa torchlight masuk dalam kereta dia. Hang tengok hang bawa arak ke apa, hang duk berniaga part time kan, arak kan. Tak boleh sangka buruk ke orang, kerana Allah Ta'ala sebut inna ba'da dhanni ithm, sebahagian daripada dosa itu adalah sangkaan. Orang bagi, kita tak tahu, boleh ambil tak apa. Tapi kita tahu yang bagi ni siapa? Sekian orang. Yang bagi ni pembunuh upahan. Kita tahu dia ni memang kerja buat haram, buat dosa dan sebagainya. Kita jangan ambil. Kerana apa saya beritahu tuan-tuan? Implikasi atau kesan daripada kita pergi makan benda-benda hak lebih kurang hak makan ni semua ni adalah benda yang sangat bahaya, yang boleh menyebabkan kita ni jadi rosak. Kita punya apa kita kata, rosak kita punya amalan seharian. Saya bagi tahu kat tuan-tuan beberapa contoh para alim ulama, depa terlalu jaga bab berkaitan dengan makanan, benda hasil yang kita dapat seharian, sama ada benda tu okey atau tak okey, memastikan benda tu adalah sangat tinggi di kalangan para salafus soleh. Contoh saya bagi tahu kat tuan-tuan adalah apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Satu hari baginda SAW pernah keluarkan kurma zakat, bawa pergi ke Baitul Mal. Cucu Nabi SAW masuk dalam tempat, budak-budak lah tuan-tuan, dia jumpa makan ke apa, nak pergi macam tu lah. Bila cucu Nabi SAW, Sayyidina Hasan dan Husain, pergi ambil kurma yang khas untuk zakat, bukan hak milik asnaf pada Nabi SAW, maka Nabi pegang mulut anak kecil tu, Nabi keluarkan balik. Nabi kata maksudnya buang. Hampa tak tahu ke keluarga Muhammad SAW tidak dibenarkan terima zakat? Makna kita bukan asnaf, bukan milik kita, jangan ambil barang tu. Walaupun kita kata apa,
Pi dah budak-budak sebiji dua kurma dia makan, pi kat dia lah. Kita fikir macam tu. Tapi bagi Nabi SAW, walaupun budak makan, walaupun budak bukan makan banyak benda pun, seronok je makan-makan macam tu je, pun Nabi tak bagi juga, Nabi buang. Hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita kalau pergi kedai minta izin tak bawa. Dia tu jual anggur, anak kita duk belasah anggur tu dekat satu tangkai. Puak gitu. Ni rasa sikit, rasa setengah kilo. Antu ayam ni rasa. Dia tu pun duk tengok tu banyak sangat beli. Macam pergi Mekah, halal. Dia tak beli, dia tabur setengah kilo saja. Kurma tu lalai belakang balik saja gitu ya. Tak beli apa pun. Tapi tuan dia bagi tak apalah. Ni tuan dia tak bagi yang biar rasa buah rawak semua pergi duk rasa betul banyak kan. Satu dua rasa tak apalah, dia potong bagi kat kita. Ni banyak sangat. Tak apalah. Dia bukan nak kata apa budak-budak. Ni buat betul tuan-tuan. Budak-budak pun kena abang juga. Kerana apa? Kerana dalam Syiar A'lam Nubala kata Bishr bin Harith radhiyallahu anhu, hanya 10 orang ulama yang aku tahu, kata dia, yang hanya akan makan makanan halal sahaja. Dia tak akan makan satu titik benda haram pun, dia tak akan makan. Kata siapa? Bishr bin Harith radhiyallahu anhu. Mereka akan usaha agar tak masukkan dalam perut mereka kecuali yang halal, walaupun harus makan tanah dan pasir. Tak ada apa lah, kerja tinggal pasir aja. Dia tak makan benda-benda yang haram atau syubhah. Siapa dia? Yang pertama adalah Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua adalah Ibrahim bin Adham. Yang ketiga adalah Fudail bin Iyad dan anaknya iaitu Ali bin Fudail. Yang seterusnya adalah Sulaiman Al-Khawwas. Yang seterusnya adalah Yusuf bin Athbat. Yang seterusnya adalah Abu Muawiyah Najih Al-Khadim. Yang seterusnya Huzaifah Al-Mar'ashi, Dawud Al-Tha'i dan Wuhaib Al-Ward. Kata Bishr Al-Hafi radhiyallahu anhu, 10 ulama yang zuhud yang hidup semasa Imam Ahmad bin Hanbal, 10 yang disebutkan ini merupakan ulama besar yang dijumpai di seluruh dunia. Ketika zaman dia hidup, dia jumpa mereka ni, memang kalau benda lebih kurang dia tak akan makan. Kerana apa? Kata satu hari Imam Ahmad bin Hanbal, ada orang tanya kat dia. Mereka tanya dia, wahai Abu Abdullah, apakah benda yang dapat melembutkan hati manusia? Benda apa yang boleh menyebabkan hati manusia jadi lembut? Dengar sikit benda-benda agama rasa nak menangis. Angkat tangan doa dia rusus, mudah nak menangis. Baca Quran dia senang nak menangis. Imam Ahmad bin Hanbal, dia tengok muka orang yang tanya tu lama, lepas tu dia tunduk di bawah lama tu, dia angkat kepala, dia kata dekat orang tu, makan makanan yang halal. Dia cakap macam tu. Maknanya makanan-makanan atau sumber yang kita dapat untuk gunakan, untuk masukkan dalam makanan kita, benda yang halal, benda tu akan menyebabkan hati manusia jadi lembut dan manusia senang nak buat amal yang soleh. Kata Imam Muhammad Ibnu Dawud Al-Daqi, kata dia, perut ni tempat makanan. Jika kamu masukkan makanan yang halal, maka akan terbit daripada situ amal soleh daripada semua anggota tubuh badan. Kira orang bubuh benda yang halal je, dia akan senang nak buat benda-benda yang baik dan senang nak buat benda-benda amal soleh. Tapi kalau hang sumbat dalam perut semua benda, makanan syubhat tak syubhat, halal tak halal, janji kira sedap, hang balun saja, hang bantai ya, maka ia akan menyebabkan kita nak buat amal soleh
atau tersamar jalan kita, dia akan jadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak buat amal soleh tu jadi malas, nak baca Quran jadi malas. Kalau kita seharian jadi malas baca Quran, dengar malam ni ada ceramah pun jadi malas, duk dengan handset, duk dengan game, dengan IG, duk upload gambar, duk Insta, duk 24 jam, jadi macam malas nak buat apa? Tonton cek, ada tak 1-2 hari ni kebelakangan tu kita duk mula makan benda-benda yang tak betul, makan benda-benda yang tak cantik, syubhat, haram, boleh menyebabkan kita jadi malas nak buat amal soleh. Kata seorang ulama, nama dia Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari, siapa makan makanan yang haram, anggota tubuhnya akan selalu buat maksiat. Mau tak mau, sedar tak sedar, siapa yang makan makanan halal, semua anggota tubuhnya akan tunduk dan dia akan diberi taufik untuk selalu buat benda yang baik dan benda yang soleh. Saya tengok tuan-tuan, antara benda daripada apa yang Imam Sahal bin Abdullah kata, maknanya hampa makan benda yang baik, hampa makan benda merepek, hampa terdorong nak buat maksiat tu kuat. Gejala sosial dalam masyarakat, zina, Form 1, Form 2, darjah 5, darjah 6 duk mula berzina, maksiat, dosa semua duk buat merepek-merepek ni. Mungkin tak dia terkesan dengan makanan seharian yang kita duk makan di rumah kita? Kita lelaki lah tuan-tuan, kena pastikan makanan yang kita beli kat rumah kita tu, yang anak isteri kita nak makan tu, makanan apa. Isteri nak masak di rumah orang perempuan, kena perhati tengok benda apa yang kita nak masak di rumah kita tu, supaya anak-anak kita tak terdorong nak buat benda jahat dan benda maksiat, dan akhlak anak-anak tu semua akan diberikan akhlak yang baik dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan makanan yang baik. Jadi tuan-tuan, saya nak abang, kalau tuan-tuan nak hantar makanan mai masjid dan surau, mi ke, order ke orang ke, atau kita sendiri masak mi nak bungkus mai hantar kat surau masjid, janganlah tuan-tuan, kalau bahasa Pulau Pinang, janganlah pedaje geng-geng mai masjid. Hang pi beli mi lebih kurang tak mana tak tahu, toko apa pun tak tahu, ikut dan semua beli semua merepek-merepek yang syubhat, fish ball, fish cake, hak halal punya tak ada. Tengok dia tu duk buat yong taufu punya, duk buka macam tu, letak macam tu kosong, tak tahu ada halal ke tak ada. Beli pi, bungkus-bungkus makan, main bagi kat geng masjid pula. Elok-elok orang duk main kuliah, semua tak main kuliah, jadi pemalas balok lihat duk nganga duk rumah pula. Elok-elok semua duk semayang, semua duk tasbih kuliah muslimat, tinggal separuh je. Sebab apa? Makan makanan yang tak betul, dia akan menyebabkan kesan ibadat kita jadi tak betul. Yang lebih buruk, seronok nak buat maksiat pula lagi. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan hati-hatilah nak makan makanan tu, cari orang-orang yang baik-baik. Kalau tuan-tuan pergi kedai, ada deretan orang ni ke, ni geng masjid, geng kuliah, utamakan beli kat dia. Sebab geng masjid, geng kuliah, orang baik-baik, dia nak masak, dia zikrullah, nak masak, ambil wuduk siap-siap. Jadi ada zikir dia, ada hubungan dia dengan Allah, dia amanah, dia tak akan bubuh lebih kurang dia. Kicap, dia nak buat mi, dia tengok kicap, janji murah, dia pergi beli kicap. Kicap tak ada jenama, ada muka seorang Pak Long tu. Pak Long mana kita pun tak tahu. Pak Long tak apa hari, ni Pak Ngah jam. Tulisan apa pun kita tak faham. Yang kita faham expiry date bila. Lain semua kita tak faham, kita beli. Sebab apa? Sebab kicap cayak tu murah sikit. Kalau biasa 15, jadi RM8.5. Halal tak ada, kita pergi tuang kopiah atas kepala. Tuan-tuan jawab ke akhirat. Sebab kita pergi tengok, jadi nampak macam bertakwa. Janggut apa semua, sarban dengan dia hanana pula. Misuk ada 2 atas kepala. Macam nak tembak orang. Kita ingat dia ni bagus ni kot, rupanya hantu ayam.
Sos semua dia beli, tak ada apa, tak ada halal apa semua. Buku-buku berniaga. Kita pun support dia sebab dia geng masjid. Dia ranjau kita hidup-hidup. Macam mana nak percaya tuan-tuan? Susah lah. Jadi hati-hati tuan-tuan, nak bagi jamu orang masjid, jamu. Jadi kita main masjid, kita dapat bihun ke, kuitiau ke, kita boleh makan dengan puas. Sebab kita tahu memang ambil dekat orang Islam yang betul. Saya nak dekat tuan-tuan, kadang-kadang ada orang meniaga cendol, tapi dia tak mana. Dia pergi ambil lebih kurang cendol kat sumber yang kita pun tak tahu. Tapi ada orang bagus ambil cendol daripada jauh, daripada Perak dia hantar mai, daripada Parit Buta hantar mai. Sebab apa? Sebab bagus. Dia amanah, dia tak mau tipu orang. Dia main masjid, dia main surah, dia main kuliah, dia provide benda yang baik dekat orang. Kita nak provide benda baik, nak buat kenduri, telefon tanya, saya nak order bihun. Bihun jenama apa selalu beli? Boleh tak saya cadang jenama ni? Toko ni semua jenis-jenis saya nak hantar kat masjid ni. Bagi dia biasa benda gitu. Dia pun ingat kalau order kat masjid, lama-lama tak order masjid pun dia buat begitu juga. Tu kesan makanan yang tak baik dalam jiwa dan hati sanubari kita. Dia jadi malas. Jadi malas buat baik. Dia lebih teruk lagi, bukan malas buat baik. Dia teringin nak keluar daripada Islam. Tu lagi karut. Duduk dalam selimut kata, aku rasa lebih baik aku keluar daripada Islam. Dah lah hang pakai telekom pergi duduk depan Kaabah. Sama macam seluar pendek duduk depan Kaabah. Satu lelaki pakai seluar pendek duduk depan Kaabah. Tu nama dia apa? Orang ajak nama dia. Dan pakai laki, pakai telekom semua duduk tu, jual. Dan orang tegur hang elok, hang tak mau dengar. Lepas tu dia buat merepek-merepek pula. Buat secara open, orang tegur open, Jabatan Agama pergi tegur open. Kalau macam ni, aku ada dalam Islam buat baik, aku nak keluar. Dulu ingat tak? Ada orang yang sama, dia kata, aku buat macam ni, kalau betul Tuhan marah kat aku, Allah dah bagi bala dekat aku. Bala paling besar sekali adalah Allah cabut akidah daripada jiwa dan hati sanubari. Yang itulah bala paling besar sekali. Ada masalah ke apa-apa tuan-tuan, itu bukan cara penyelesaian dia. Kerana jangan sebut keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam, nikah, cerai, rujuk, semua tu betul. Hang betul pun jadi, hang melawak pun jadi juga. Isteri hang mana? Isteri aku meluat aku, cerai wang ngarut. Betul-betul cerai. Dah dia mak tu, dah aku melawak ya. Dah. Hang melawak benda lain. Rujuk sama apa? Bini hang mana lama? Cerai dari tu, betul? Dari kampung. Cari yang kopi rujuk malam ni. Masa dia cakap tu, dia rujuk dah. Walaupun isteri dia tak tahu. Walaupun depan dia ada kucing seekor. Dia bagi makan kucing. Hang rasa macam mana? Aku dengan bini aku rasa nak rujuk lah dia. Hang mendapat apa pendapat hang? Kucing tu kata, miau. Kalau hang setuju ke aku rasa aku nak rujuk balik dengan bini aku lah. Depa jadi dah suami isteri. Tapi kalau isteri dia tak mau, sebab suami dia suka belasah dia, hampir fasah balik lah, pergi mahkamah apa semua, buat cerai balik lah. Tak mau pisah dengan dia. Tapi sama juga lah. Melawak aku kalau syok, kalau aku jadi Kristian pun syok. Saya pakai tudung lah apa semua lah aku pakai tudung. Dia jadi sungguh Kristian dia. Dia tak jadi bila? Tak jadi cerai bila? Bila orang beberapa sebab. Antaranya orang mengejar. Tok guru tu ajar bab cerai. Contoh lafaz cerai, kita berkata pada isteri, aku ceraikan dikau, maka jatuhlah talak. Anak murid dia kata, jatuh talak, bini yang kat rumah kena cerai. Mampu hidup guru tu, satu hari 3 tempat belajar, habis bini semua kena cerai tu. Tak, tu tak itu. Itu kena mengaji juga kan. Okey, insyaAllah nanti sidi akan datang kita akan jumpa lagi beberapa benda-benda berkaitan dengan makanan halal dan haram. Ada hukum syarak, ada hukum wara' dan harta syubhah, 6 bahagian hak kita pada orang. Keburukan makan tersangat kenyang. Lepas tu masuk anggota faraj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulih ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka